Payung terjun merupakan sebuah kenderaan yang lazimnya digunakan untuk turun dari satu kedudukan yang tinggi menuju ke satu titik yang lebih rendah. Saat kanopi payung terjun mengembang, ianya akan menghambat udara sehingga menghasilkan kelajuan yang selamat untuk penggunanya mendarat ke atas bumi. Pasukan askar payung terjun telah mula digunakan oleh askar Jerman pada Perang Dunia Kedua dan kaedah ini didapati amat berkesan untuk menggerakkan sebuah pasukan ke kawasan konflik dengan lebih cepat. Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua telah banyak memberi pengajaran terhadap umat manusia agar tidak bertindak seperti mana yang telah berlaku pada ketika itu. Maka dengan itu, kuasa-kuasa besar telah bersidang dan merangkakan sebuah perjanjian yang mengandungi pelbagai hak asasi manusia, sama ada orang awam maupun seorang askar, walaupun itu ialah seorang prajurit daripada pasukan musuh. Antara perjanjian ini ialah perjanjian Convention Geneva 1949. Tanpa membuang waktu, kita akan melompat terus ke topik kita pada hari ini, iaitu di dalam peperangan, bolehkah kita menembak prajurit-prajurit yang sedang terjun dari pesawat menggunakan payung terjun sebelum kaki mereka menjejak ke bumi? Soalan ini pernah ditanya oleh netizen di ruangan komentar beberapa waktu yang lalu. Setelah saya melakukan penyelidikan, ternyata soalan-soalan seperti ini memerlukan jawapan yang merujuk kepada beberapa dokumen serta buku perjanjian peperangan antarabangsa. Antara rujukan saya ialah Perjanjian Convention Geneva 1949, FM 2710, The Law of Land Warfare, dan pelbagai sumber-sumber terbuka dan bebas yang lain. Sedikit pesanan kepada anda semua. Ini ialah penyelidikan yang saya lakukan sendiri, dan sekiranya anda ingin tahu lebih lanjut, sila buat penyelidikan anda. Dan sekiranya anda mempunyai sumber atau pandangan yang berkenaan dengan topik ini, sila masukkan di ruangan komen di bawah. Peperangan ialah neraka. Tiada orang yang suka berperang. Namun, di dalam peperangan, ada pelbagai hal yang harus dipatuhi. Antaranya, larangan penggunaan beberapa jenis senjata. Tidak boleh membunuh anggota medik, tidak boleh membunuh orang awam, dan banyak lagi undang-undang serta larangan di dalam perperangan. Persoalannya, bolehkah kita tembak anggota payung terjun yang sedang turun dari pesawat menggunakan payung terjun sebelum kaki mereka menjejak ke bumi? Jom kita bahaskan. Jawapannya ialah tidak boleh dan boleh. Kenapa? Ada beberapa rujukan di dalam buku perjanjian antarabangsa dan undang-undang antarabangsa, iaitu Convention Geneva, yang mana perjanjian ini telah disepakati oleh kuasa-kuasa besar di Geneva pada 12 Ogos 1949 selepas tamat Perang Dunia Kedua. Menurut perjanjian ini, terkandung di dalam Convention Geneva 1949, artikel 42 menyatakan bahawa no person parachuting from an aircraft in distress shall be made the object of attack during his descent upon reaching the ground in territory controlled by an adverse party. A person who has parachuted from an aircraft in distress shall be given an opportunity to surrender before being made the object of attack, unless it is apparent that he is engaging in hostile act. Ayat ini bermaksud orang yang turun menggunakan payung terjun daripada pesawat yang rosak atau menggunakan kerusi lenting ketika pesawat mereka tidak lagi dapat dikendalikan, tidak boleh dijadikan objek serangan sepanjang penurunannya sehingga ke darat. Mereka harus diberikan kesempatan untuk menyerah diri sebagai tahanan perang sebelum dijadikan sebagai objek serangan, kecuali jelas bahawa dia melakukan tindakan untuk menyerang. Artikel ini menjelaskan bahawa kita tidak diperbolehkan untuk menyerang seorang juruterbang serta kru yang keluar secara darurat dari pesawatnya ketika pesawat tersebut tidak boleh lagi dikendalikan.
dan mereka melompat keluar ataupun menggunakan kerusi lenting bagi menyelamatkan diri, maka mereka ini dilindungi oleh artikel ini. Hal ini kerana mereka bukanlah sebuah pasukan yang besar dan kekuatan mereka serta persenjataan kebiasaannya hanya dibekali dengan senjata yang kecil dan terhad. Mereka ini dianggap tidak mampu untuk menyerang. Namun, jika mereka bertindak balas untuk menyerang, maka mereka boleh diserang balas. Jika di sebaliknya pula, mereka ini akan diambil untuk dijadikan sebagai tahanan perang mengikut syarat-syarat yang telah diperuntukkan di dalam perjanjian ini. Situasi yang kedua ialah anggota yang turun menggunakan payung terjun boleh diserang jika mereka sedang melompat daripada pesawat sehingga selesai mereka mendarat di bumi. Juga dinyatakan di dalam artikel ini, iaitu artikel 42, menyatakan bahawa airborne troops are not protected by this article. Maksudnya, anggota paratrooper ataupun pasukan payung terjun tidak dilindungi oleh artikel ini. Selain daripada perjanjian Convention Geneva, saya juga telah merujuk kepada manual FM 2710, The Law of Land Warfare, yang dikeluarkan oleh Department of the Army Field Manual of the United States of America pada Julai 1956. Artikel ini juga menjelaskan bahawa persons descending by parachute in the law of war does not prohibit firing upon paratroops or other persons who are or appear to be bound upon hostile missions while such persons are descending by parachute. Persons other than those mentioned in the preceding sentence who are descending by parachute from disabled aircraft may not be fired upon. Terang dan jelas, artikel ini juga menerangkan bahawa orang yang terjun menggunakan payung terjun, undang-undang peperangan tidak melarang untuk menembak anggota pasukan payung terjun ataupun para trooper ataupun orang yang terikat dengan peperangan misi permusuhan, manakala orang yang terjun daripada pesawat yang rosak ataupun tidak dapat lagi dikendalikan tidak boleh ditembak. Ulasan-ulasan tersebut jelas menunjukkan bahawa orang maupun pasukan tentera yang terjun dengan jumlah yang mampu untuk membuat penyerangan atau penawanan terhadap sesuatu wilayah pihak lawan boleh diserang saat mereka sedang berada di udara lagi, dan bagi sang juruterbang dan krunya pula tidak dibenarkan untuk ditembak ketika pesawatnya tidak lagi dapat dikendalikan dan mereka terpaksa keluar dari pesawat menggunakan payung terjun sehingga mereka mendarat di atas bumi. Selagi mereka tidak bertindak secara ofensif, ulasan-ulasan tersebut jelas menunjukkan bahawa orang maupun pasukan tentera yang terjun dengan jumlah yang mampu untuk membuat penyerangan atau penawanan terhadap sesuatu wilayah pihak lawan boleh diserang saat mereka sedang berada di udara lagi, dan bagi sang juruterbang dan krunya pula tidak dibenarkan untuk ditembak ketika pesawatnya tidak lagi dapat dikendalikan dan mereka terpaksa keluar dari pesawat menggunakan payung terjun sehingga mereka mendarat di atas bumi, selagi mereka tidak bertindak secara ofensif. Kesimpulan serta jawapan daripada artikel-artikel ini menjelaskan bahawa pasukan askar payung terjun tidak dilindungi oleh perjanjian ini saat peperangan. Dah nama pun berperang, memang tidak dinafikan banyak kekerasan yang berlaku di luar jangkaan. Namun, dengan adanya perjanjian-perjanjian serta undang-undang seperti ini, sekurang-kurangnya dunia mempunyai satu garis panduan untuk mengelakkan kejadian yang tidak sepatutnya. Manakala orang yang gagal mematuhi mana-mana perjanjian ini boleh dipertuduhkan sebagai penjenayah perang. Kami berharap video ini menjawab beberapa persoalan yang anda telah ajukan. Kami juga berharap anda membuat penyelidikan anda sendiri sekiranya anda ingin mengetahui lebih jelas berkenaan dengan hal ini. Terus saja dukung channel ini dengan tekan butang subscribe, like serta jangan lupa share link video ini ke media sosial anda.